Cobaan. 1, 2, 3. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas kimia kita secara PDPR akan dilaksanakan sekarang. Okey, minta semua untuk buka sekali buku teks. Jadi seperti biasa kita akan gunakan buku teks sebagai rujukan. Baru 26 orang. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan sambungan. Jadi pada minggu lepas di kelas cikgu dah terangkan berkaitan dengan struktur atom dan susunan elektron. Jadi berkaitan dengan struktur atom ini diharapkan kamu dapat memahami bagaimana sesuatu atom itu bentuk dan struktur dia yang menggunakan istilah nombor proton dan nombor nukleon serta dia punya simbol bagi setiap unsur. Jadi setiap unsur mempunyai simbol masing-masing dan dari segi struktur atom adalah bergantung kepada ciri-ciri bagi sesuatu unsur atom tersebut, yang mana setiap unsur berbeza antara satu sama lain berdasarkan kepada bilangan proton yang ada di dalam sesuatu nukleus, atom nukleus tersebut. Jadi kalau bilangan proton atom itu adalah berbeza, bermaksud unsur itu adalah unsur yang berbeza. Jadi bilangan proton ataupun perwakilan dia kita panggil sebagai nombor proton, adalah merupakan penentu bagi sesuatu unsur. Jadi untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan struktur atom ini, kita akan masuk kepada subtopik iaitu isotop. Baru 28 orang ni. Patutnya ada 43 orang. Banyak lagi ni tak masuk. Okey, boleh dengar Boleh. Boleh Jadi Boleh, kalau boleh. ada apa persoalan boleh tanya. Okey, kita tunggu lagi yang lain-lain. Jadi boleh buka buku teks muka surat 37, tajuk isotop dan penggunaannya. Jadi cikgu akan bincangkan secara ringkas saja, tumpukan kepada bagaimana untuk memahami isotop itu sendiri dan kaitan dia dengan struktur atom. Baru 30 orang.
Cikgu tak boleh nak mula, kena semua ada baru, kalau tidak terlepas. Okey, cikgu dah share window ini, Microsoft Word. Cikgu akan tulis di sini. Okey, isotop dan penggunaannya. Ya. Okey. Okey, semua boleh nampak yang cikgu share di sini? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Baru 33 orang. Hmm. Mana yang lain ni? Okey, cikgu teruskan jugalah ya. Okey, semua dah bersedia Dah. Dah. Okey.
Semua dah bersedia? Dah cikgu dah. Dah cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah bincangkan berkaitan dengan struktur atom. Jadi dalam struktur atom, seperti mana yang telah kita ketahui bahawa atom ini terdiri daripada bahagian tengahnya adalah nukleus yang terdiri daripada proton dan juga neutron. Manakala neutron dan proton ini dikelilingi oleh elektron. Jadi sekarang kita nak tengok kepada apa yang disebut sebagai isotop. Jadi sesuatu unsur ditentukan berdasarkan bilangan proton. Okey. Dan seperti mana yang kita ketahui, sesuatu atom, sesuatu unsur di bahagian tengahnya ada proton, ada neutron. Okey, kemudian ada elektron yang mengelilingi nukleus tersebut. Okey, sekarang bagaimana kita nak bincang berkaitan dengan isotop? Okey, isotop ni, asas dia adalah suatu atom unsur yang sama, tapi mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Dia suatu atom unsur yang sama tapi mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Bila unsur yang sama, maksudnya bilangan proton dia adalah sama. Okay. Secara mudahnya kita boleh kata bahawa isotop ni adalah adik-beradik. Adik-beradik. Okey, so kita boleh kata sekurang-kurangnya sesuatu unsur akan mempunyai sekurang-kurangnya 2 isotop. Sebagai contoh, ni contoh sahaja. Katakanlah unsur hidrogen. Unsur hidrogen. Okey, ni sepatutnya ada satu saja hidrogen. Okey, tak apa. Contoh saja. Okey, kemudian ada satu lagi atom. Bilangan proton dia 1. Okey, katalah yang ni neutron dia 1. Dekat sini neutron dia ada 2. Bilangan elektron untuk hidrogen masih lagi 1. Anggap ni 1. Okey.
Okey, ada satu elektron saja untuk hidrogen. Okey, sekarang ni atom yang pertama ni ada satu bilangan proton, satu neutron, satu elektron. Okey, atom yang kedua ni ada satu proton tapi dua neutron, satu elektron. Jadi, isotop adalah merupakan suatu atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi oleh sebab bilangan proton dia sama, maka dia adalah merupakan unsur yang sama. Contohnya, dia tetap unsur hidrogen tapi berbeza dari segi struktur atom dia, di mana bilangan neutron dia berbeza dengan struktur atom yang satu lagi. Ini contoh ada dua atom. Atom yang pertama bilangan neutron dia ada satu. Atom yang kedua bilangan neutron dia ada dua. Jadi dua-dua ini kita panggil sebagai isotop. Isotop. Jadi setiap unsur ada unsur yang mempunyai lebih daripada dua isotop. Kalau sesuatu unsur itu tidak ada isotop, bermaksud dia hanya ada satu jenis struktur atom sahaja. Tapi apabila sesuatu unsur mempunyai lebih daripada dua isotop, bermaksud dia mempunyai dua jenis struktur atom untuk isotop-isotop tersebut. Jadi secara mudahnya kita kata isotop tu adalah adik-beradik. Di mana mungkin yang isotop yang pertama tu abang, isotop yang kedua tu adalah adik. Macam tu. Tapi dalam keluarga yang sama. So dalam kes ini kita kata dia adalah dalam unsur yang sama. Dua-dua kita panggil hidrogen. Tapi untuk memudahkan kita mengenali isotop yang berbeza dalam unsur yang sama, maka dalam kimia kita akan sebut hidrogen. Sebab hidrogen mempunyai, contoh dia, hidrogen memang mempunyai 3 isotop. Isotop yang pertama kita sebut hidrogen 1. Ditulis hidrogen 1. Isotop yang kedua masih lagi hidrogen, kita tulis hidrogen 2. Isotop yang ketiga hidrogen 3. Jadi maksudnya ada 3 isotop di sini. 3 isotop. Jadi ketiga isotop ini maksudnya adalah atom yang berbeza. Ini semua atom yang berbeza. Atom yang berbeza. Perbezaan dia adalah pada bilangan neutron. Okey. Kalau hidrogen 1, bilangan neutron dia adalah kosong, tidak ada neutron. Hidrogen 2, bilangan neutron dia adalah 1. Manakala hidrogen 3, bilangan neutron dia adalah 2. Jadi bermaksud setiap atom ini adalah atom yang berbeza tetapi unsur yang sama. Atom yang berbeza. So setiap atom ni, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 adalah atom yang berbeza tapi dari unsur yang sama. Maka setiap satu ini, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3, inilah yang kita panggil dia sebagai isotop. Okey, boleh faham yang tu? Jadi isotop ni adalah suatu atom yang datang dari unsur yang sama. Jadi maksudnya dia mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Kita boleh juga sebut bilangan neutron ni sebagai
nombor nukleon. Ya, kita dari segi definisi kita boleh sebut isotop adalah suatu atom yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi mempunyai nombor nukleon yang berbeza. So kita boleh buat dua definisi lah tapi konsep yang sama. Ya, jadi isotop itu yang dimaksudkan. Jadi secara naturalnya kita boleh kata bahawa setiap unsur dia mempunyai bilangan peratusan isotop-isotop secara semula jadilah. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada contoh-contoh yang diberikan dalam buku teks, ya. Contoh dia kalau kita ada klorin, ya. Contoh ni isotop klorin, ya. Okey. Unsur klorin, ya. Unsur klorin ada dua isotop. Okey. So bila sebut isotop maksudnya ada dua jenis atom klorin yang berbeza, ya. So isotop yang pertama kita panggil dia klorin 35, eh. Klorin ada dua isotop. Isotop yang pertama kita panggil dia klorin 35. Isotop yang kedua klorin 37. Ya. Okey, perbezaan dia adalah pada bilangan neutron. Ya. Okey, jadi kalau kita tulis simbol dia Cl, Cl, kemudian nombor proton dia 17. Isotop yang pertama 35, ya. Yang ini adalah isotop yang pertama. Okey, isotop yang kedua nombor proton dia 17, nombor nukleon dia 37. Ni isotop klorin yang kedua. Ya. Jadi maksudnya ada dua jenis atom tapi dari unsur yang sama. Okey, secara semula jadi dua-dua isotop ini memang wujud dan dari segi kuantiti atau bilangan isotop-isotop ini dalam unsur klorin berdasarkan kajian, ya, dia ada bilangan kuantiti dia yang dipanggil sebagai kelimpahan semula jadi, ya. Okey, dipanggil kelimpahan semula jadi, ya. Dalam buku teks boleh rujuk, muka surat 37 disebut kelimpahan semula jadi. Okey, maksud kelimpahan semula jadi ni secara mudah dia adalah kuantiti lah. Berapa peratus setiap isotop ni, berapa peratus setiap isotop ni dalam sesuatu unsur itu. Jadi sekarang ni kita bincangkan klorin. Jadi klorin ada dua isotop. Jadi klorin 35 ada berapa persen? Klorin 37 ada berapa persen? Jadi berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat, didapati bahawa klorin 35 ni, ya, klorin 35 ni, kamu boleh buka muka surat 38, terdiri daripada 75% dia punya kuantiti dia. Manakala klorin 37 dia punya bilangan dia 25%. Jadi kelimpahan semula jadi, ya, bagi klorin 35 adalah 75%, manakala bagi klorin 37 bilangan dia adalah 25%. So daripada sini kita tahu bahawa klorin 35 tu lebih banyak, ya, berbanding klorin 37. Tapi semua sekali dalam satu unsur yang dipanggil klorin. So berdasarkan kepada keadaan ini, sebabnya ada dua isotop, kita tengok pada klorin ni. Kita dah belajar bahawa, cikgu dah terangkan sebelum ini, bahawa jisim relatif, jisim relatif adalah berdasarkan kepada
proton dan juga neutron. Ingat balik Jadi jisim relatif adalah berdasarkan kepada proton dan neutron. Jadi maksudnya kalau dalam unsur klorin ni bilangan proton sama, tapi berbeza pada bilangan neutron. Jadi kalau sekiranya bilangan neutron 35 ni bagi klorin 35 ni, bilangan neutron dia adalah kurang berbanding bilangan neutron pada klorin 37. Jadi berdasarkan ini kita boleh buat pengiraan bilangan neutron. Kan neutron untuk ni ada 18. Bilangan neutron untuk 37 ni adalah 20. Jadi perbezaan dekat sini. Jadi berdasarkan kepada keadaan jisim bagi setiap atom ini, maka kita akan dapati bahawa jisim relatif untuk klorin 35, klorin 35 ni kita akan tulis dia secara mudah 35 lah. Sebab 35 ni merujuk kepada nombor nukleon. Kan? Nombor nukleon definisi dia adalah bilangan proton campur bilangan neutron. Jadi dia punya jisim relatif dia 35. Bagi klorin 37, jisim dia 37. Jadi perbezaan dari segi jisim kita boleh nampak, kita boleh rujuk pada nombor nukleon. Jadi pada simbol ni, cikgu dah terangkan sebelum ini dalam kelas bahawa secara mudahnya jisim sesuatu atom tu kita tengok kepada nombor nukleon, iaitu jumlah antara bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Dan dulu cikgu dah sebut bahawa 20 tahun yang lalu nombor nukleon ni disebut nombor jisim. Okey. Jadi dengan merujuk kepada nombor nukleon, nombor nukleon iaitu jumlah bilangan proton campur bilangan neutron adalah merupakan jisim relatif. Jisim relatif bagi unsur tersebut. Okey. Jadi sekarang ni berdasarkan kepada kefahaman kita berkaitan jisim relatif atom unsur, so kita ada apa yang disebut sebagai jisim atom relatif. Relatif isotop. Okey, so untuk sesuatu unsur, oleh kerana contohnya klorin ni ada 75% terdiri daripada klorin 35 yang jisim relatif dia 35, ada 25% klorin 37 yang jisim relatif dia 37. Jadi bagaimana kita nak tentukan jisim atom relatif bagi unsur tersebut? So contohnya jisim atom relatif isotop, setiap satu dia kita boleh ambil macam ni lah. Tapi ada formula dalam buku teks. Jadi kalau kita nak tentukan jisim atom relatif sesuatu unsur ni, maka kita ambil peratus isotop tu. Peratus isotop. Okay, darabkan dengan jisim isotop. Bahagikan dengan
100. Okey. Jadi yang ini adalah jisim atom relatif isotop. Jadi setiap satu isotop ni kita nak tahu jisim atom relatif dia berapa. So ini formula dia. Di mana kita campurkan ni peratus isotop darabkan dengan jisim isotop. Boleh tengok muka surat 37 Ni formula ni. Okey, macam mana nak faham formula ni? Okey, so peratus isotop ni merujuk kepada kelimpahan semula jadi. Peratus isotop ni merujuk kepada kelimpahan semula jadi isotop tersebut, iaitu 75%. So kita tulis ini 75% iaitu kelimpahan dia, darabkan dengan jisim isotop. Okey. So jisim isotop di sini merujuk kepada jisim relatif. Ni jisim relatif kita ni. Untuk klorin 35, so kita tulislah 35. Bahagikan dengan 100. So inilah dia punya jisim atom relatif bagi setiap isotop. Okey, kemudian kalau sama juga untuk yang klorin 37, kita buat pengiraan guna formula ni. Jadi kamu kena fahamkan dan juga hafal lah formula ni. Okey, setelah itu kita ada apa yang dipanggil sebagai jisim atom relatif unsur. Dalam kes ini jisim atom relatif bagi klorin. Okey. Formula dia adalah formula ni kita campurkan dua-dua jisim atom relatif. Okey, untuk memudahkan jisim atom relatif kita tulis JAR. JAR, jisim atom relatif. Okey, yang ni merujuk kepada isotop. Okey, kita tambahkan dua-dua sekali. JAR isotop yang pertama dengan JAR jisim atom relatif isotop yang kedua. Kemudian bahagikan dengan 100. Okey, ada lagi nak masuk ke? Okey. 38 orang. Okey. Siapa yang tak ada ni? Okey, tak apa. Okey, jadi kita campurkan dua-dua jisim atom relatif isotop, bagikan dengan 100. So dalam kes klorin, okey, apa yang kita boleh buat, rujuk muka surat 38. Jadi jisim atom relatif untuk klorin sebab itu akan dapat 35.5. Okey, jadi 35.5 ni adalah merupakan jisim atom relatif klorin. Jadi macam mana sesuatu jisim atom relatif tu diperolehi? Apabila unsur tu mempunyai lebih daripada satu isotop, beginilah cara kiraannya. Jadi cikgu harap kamu dapat cuba fahamkan cara pengiraan ini. Kalau boleh hafal dia punya formula ni, supaya nanti bila kita gunakan JAR ni, jisim atom relatif ni, dalam bab yang ketiga kita akan gunakan. Jadi bila dapat jisim atom relatif klorin 35.5. Jadi macam mana dapat 35.5 ni? Beginilah cara dia. Kenapa ada 0.5 dan sebagainya? Ini disebabkan setiap unsur tu dia ada lebih daripada satu jenis struktur atom. Sebab dia ada dua atau lebih isotop. Okey, itulah berkaitan dengan isotop secara mudah dia, yang cikgu boleh terangkan di sini. Jadi cikgu harap kamu cuba fahamkan. Okey, dalam subtopik ini juga yang terakhir adalah berkaitan dengan penggunaan isotop. Okey, untuk penggunaan isotop ni kamu bacalah sendiri. Yang tu tak ada apa-apa, cuba kamu baca. Isotop ni memang banyak digunakan dalam bidang-bidang perubatan, pertanian, nuklear, arkeologi, industri, kejuruteraan.
Jadi memang digunakan contohnya dalam perubatan. Okey. Dalam perubatan digunakan kobalt, isotop kobalt 60. Okey, so bila ditulis macam ni, kobalt 60 ni merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada macam klorin ni, klorin 35. 35 ni mewakili apa? Mewakili nombor nukleon. So 60 ni mewakili nombor nukleon. Okey, so maksudnya dalam ni ada bilangan proton campurkan dengan bilangan neutron. So kobalt 60, 60 tu mewakili nombor nukleon. So begitu juga yang lain-lain, iodin 131, 131 tu maksudnya nombor nukleon bagi sesuatu isotop. Okey, so kita habis di situ untuk subtopik ini. Jadi untuk bab yang kedua ni kita habis di situ. Jadi kamu boleh buat ulang kaji, kemudian cuba jawab soalan-soalan pada muka surat 40 dan 41. Buat dalam buku latihan, dalam buku nota. Okey, nanti soalan tu 1 sampai 7 lah. Ini tugasan homework kamu. Soalan 1 sampai soalan 7. Penilaian prestasi 2. Muka surat 40 dan 41. Tolong buat sebagai latihan. Okey, ada sebarang pertanyaan untuk bab yang kedua? Okey, cikgu nak sambung kepada bab yang ketiga. Berkaitan dengan konsep mol, formula dan persamaan kimia. Jadi kalau tak sempat habis, esok pagi kita akan sambung Google Meet lagi. So hari ini akan sampai 11.20. Siapa nak tanya boleh tanya. Cikgu bagi masa 1 minit, 1-2 minit untuk tanya sebelum masuk kepada bab yang ketiga. Cikgu, ada kawan saya tanya ni, isotop tu apa? Isotop tu apa? Siapa yang tanya tu? Dennis Siman. Sepatutnya dia tak boleh ni ke? Tak boleh bercakap ke? Dia cakap baru masuk, tadi dia tidur. Jadi ni tugas kawan-kawan lah ni, kena tanya, kena jawab. Yang dah dengar penerangan cikgu tadi, apakah yang dimaksudkan dengan isotop? So isotop ni suatu atom dari unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Contoh hidrogen ni, unsur hidrogen ada 3 isotop. Hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Apa beza antara hidrogen 1, 2 dan 3 ni? Beza dia adalah pada bilangan neutron. Hidrogen 1 bilangan neutron dia tak ada. Hidrogen 2 bilangan neutron dia 1. Hidrogen 3 bilangan neutron dia 2. So ketiga-tiga ni adalah merupakan isotop yang berbeza tapi unsur yang sama. Sebab unsur ditentukan pada bilangan proton. Jadi yang berbeza antara satu unsur, satu isotop dengan isotop yang lain adalah dari segi bilangan neutron. Dia dalam unsur yang sama. Okey, ada soalan lagi? Yang lain boleh faham? Kalau yang baru masuk memang tak faham lah. Okey, so cikgu nak kamu ingat definisi bagi isotop. Isotop adalah suatu atom unsur yang sama di mana bilangan proton adalah sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, tolong ingat ni ibarat adik-beradik di dalam satu keluarga.
keluarga tu adalah unsur, adik-beradik tu adalah isotop. Okey, ada pertanyaan lain? Tak ada ke tak ada? Tak ada Okey, kalau tak ada, okey boleh buka buku teks bab yang ketiga. Ya, cikgu cuba sebab hari sebab kimia ni ada hari Isnin dengan Selasa je. Jadi esok kita boleh sambung lagi pagi 7.30. Okey, buka muka surat 42, 43 bab yang ketiga, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okey, bab yang ketiga ni sangat penting sama juga setelah kita memahami berkaitan dengan apa itu atom dan isotop. Setiap unsur ada atom masing-masing. Jadi kita nak bincangkan pula berkaitan dengan konsep mol bagi sesuatu unsur, bagaimana formula bagi sesuatu unsur yang diwakili oleh atom dia sendiri. So sebagai rumusan atom adalah zarah. Kena ingat semua, atom adalah salah satu zarah yang membentuk sesuatu unsur. Okey. Jadi kalau kita sebut bahan, setiap bahan yang ada di dunia ni terbina daripada zarah-zarah. Dan bahan-bahan tersebut akan dikategorikan berdasarkan kepada jenis zarah-zarah yang membentuk bahan tersebut. Ada bahan yang terbina daripada atom-atom sahaja. Ada bahan yang terbina daripada molekul-molekul. Ada bahan-bahan yang terbina daripada ion-ion. Jadi setiap bahan-bahan ini kita dah bincangkan pada awal bab yang kedua. Zarah ada 3 jenis, iaitu atom, molekul dan ion. Okey, sekarang kita masuk bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga iaitu berkaitan dengan konsep mol. Konsep mol, persamaan formula kimia dan juga persamaan kimia. Jadi, okey, untuk bab ini memang kena belajar betul-betul, fahamkan betul-betul. Cikgu sebut awal-awal susah sikit untuk difahami, jadi tolong buat ulang kaji banyak kali berkaitan dengan konsep mol, formula kimia, formula dia dan juga persamaan kimia. Okey, formula ni cikgu terang terus di sini. Okey, formula kimia formula kimia ni bermaksud simbol yang mewakili unsur dan sebatian kimia.
Ya. So semua bahan yang ada di dunia ni, bahan kimia, ada formula kimia dia tersendiri. Ya. So sebagai contoh yang mudah, kita kata gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen. So apa formula kimia bagi gas hidrogen? H2. Air. Apa formula kimia bagi air? H2O. Apa formula kimia bagi garam? Salah satu garam adalah natrium klorida. So formula dia adalah NaCl. NaCl. Contoh yang lain adalah garam yang lain. Contohnya magnesium sulfat. Contoh. Jadi semua bahan kimia kita tak tulis dia punya nama yang panjang tu. Macam contoh garam ni. Salah satu garam. Kita kalau nak tulis dia jadi macam ni, natrium klorida. Jadi kalau nak tulis macam ni panjang. Kalau melibatkan persamaan pula nanti panjang. Jadi para saintis memudahkan dengan mewujudkan formula kimia. Jadi dengan cara ini akan memudahkan untuk kita memahami sesuatu bahan kimia. Jadi sebagai contoh kalau kita kata tindak balas, sebagai contoh tindak balas antara hidrogen gas tindak balaskan dengan oksigen gas pada suhu yang tinggi dan dia akan hasilkan air. Okey. Apa yang cikgu tulis ni, hidrogen, gas hidrogen ada tambah di sini bermaksud bertindak balas dengan gas oksigen, anak panah maksudnya menghasilkan air. So yang ditulis ni, ini yang dipanggil sebagai persamaan kimia. Dipanggil sebagai persamaan kimia. Jadi persamaan kimia ni akan menunjukkan, akan mewakili sesuatu tindak balas. Jadi yang ini dua-dua ni sebelah kiri anak panah ni kira tengah-tengah, sebelah kiri dia dipanggil sebagai bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Yang sebelah kanan anak panah ni dipanggil sebagai hasil tindak balas. Hasil tindak balas. Okey, yang ini yang dipanggil sebagai persamaan kimia. Jadi dalam persamaan kimia ni ada simbol, ada nombor. Okey, ada nombor. Kalau macam dalam kes ni, okey, dia sebenarnya disebut sebagai persamaan kimia yang seimbang. Sebelah kiri dan sebelah kanan mesti seimbang dari segi bilangan huruf dan nombor. Dalam kes ini, sekarang ni kita ada hidrogen ada 2, oksigen ada 2. So sebelah kanan tadi sebelum cikgu tulis 2 ni, oksigen ada 1, hidrogen ada 2. Jadi tak seimbang dari segi bilangan atom tu. Jadi tak sama, bilangan unsur tu tak sama. Oksigen sini sebelah kiri ada 2, tapi oksigen sebelah kanan anak panah ni ada 1. So tak sama, tak seimbang. Jadi cara dia kita letak 2 di hadapan H2O ni. So 2 ni akan dapat dekat oksigen. Okey, pada masa yang sama bila letak 2 kat sini, hidrogen pun akan jadi 4. Bilangan hidrogen ni, H ni ada 4. So oleh kerana sebelah kiri ada 2, kita tambahkan 2 kat sini, maka akan jadi hidrogen tu ada 4 bilangan dia. Oksigen ni ada 2. Jadi bila kita tengok sebelah kiri dan sebelah kanan, maka nilai tu ataupun bilangan atom tu akan sama. Maka ini dipanggil sebagai persamaan kimia seimbang. Ini akan kita belajar nantilah. Cikgu cuma nak terangkan secara asas dia. Apa yang dimaksudkan dengan formula kimia.
formula kimia. Semua bahan ada formula kimia masing-masing. Ya. Dan persamaan kimia untuk mewakili tindak balas. Ya. Okey, so itu secara asas dia. Sekarang kita nak tengok kepada konsep mol. Ya. Okey, kita tengok kepada konsep mol. Okey, dalam konsep mol ni, kita akan belajar yang pertama apa dipanggil sebagai jisim atom relatif. Tadi kita dah bincangkan sedikit tentang jisim atom relatif dan juga jisim molekul relatif. Okey. Okey, jisim atom relatif ni untuk memudahkan kita tulis JAR lah. Jisim atom relatif. Untuk jisim molekul relatif kita ringkaskan jadi JMR. Jisim molekul relatif. Okey, so kita kena fahamkan dahulu yang ini untuk kita memahami konsep mol. Okey, konsep mol pun mudah saja. Okey. Okey, untuk jisim atom relatif ni, kita boleh kaitkan apa yang cikgu terangkan sebelum ini dalam isotop tadi dan juga untuk struktur atom. Jisim atom relatif ni berkaitan dengan setiap unsur berdasarkan kepada atom masing-masing mempunyai jisim. Tapi kenapa dipanggil jisim atom relatif? Kenapa dipanggil sebagai jisim atom relatif? Cikgu dah sebutkan sebelum ini, jisim atom relatif. Relatif di sini bermaksud perbandingan. Oleh kerana atom adalah sangat-sangat kecil dan seni, jadi jisim asal sesuatu atom tu sukar ditentukan. Jisim sebenar sesuatu atom sukar ditentukan. Jadi apa yang boleh dibuat adalah setiap unsur akan dibandingkan dengan suatu atom unsur yang paling ringan sekali. Jadi atom yang paling ringan sekali adalah merupakan atom hidrogen. Atom hidrogen. Di mana kita tahu atom hidrogen ni dia ada satu sahaja proton. Satu proton. Kemudian neutron ada berdasarkan isotop ada yang satu, ada yang dua. Tapi hidrogen yang isotop neutron kosong adalah kelimpahan yang paling banyak sekali, 99%. So kita boleh katakan hidrogen dia punya jisim tu satu. Sebab ada satu proton je. Jadi berdasarkan kepada ini, maka para saintis menjadikan hidrogen ni sebagai asas relatif, asas perbandingan. Jadi asas perbandingan. Jadi semua unsur yang dijumpai akan dibandingkan dengan unsur atom hidrogen. Nak tengok berapa kali berat ataupun jisim unsur tersebut dengan hidrogen. So jisim atom relatif sesuatu unsur ditentukan berdasarkan kepada perbandingan dengan unsur atom hidrogen. Contoh dia, okey, contoh kita ada unsur karbon. Ni contoh unsur karbon. Okey. Okey, unsur karbon ni dia punya JAR dia adalah 12. Okey. Macam mana tentukan 12 ni? Okey, 12 ni bermaksud, nilai 12 ni bermaksud karbon adalah 12 kali ganda jisim dia berbanding hidrogen. Berbanding hidrogen. Itu maksud dia. Jadi karbon 12, jisim atom relatif dia 12 bermaksud 12 kali ganda berbanding hidrogen
yang jisimnya satu. So ini yang dipanggil sebagai jisim atom relatif. Jadi semua unsur mempunyai jisim atom relatif dia, dan apa yang kamu kena faham bahawa jisim atom relatif setiap unsur adalah merupakan jisim perbandingan terhadap unsur hidrogen. Ya. Cuma dari segi formula, setelah berlaku perubahan sedikit, jisim atom relatif sesuatu unsur, kamu tengok muka surat 60, muka surat 44 ada formula di situ. Ya. Formula di situ jisim atom relatif, formula dia adalah jisim purata satu atom unsur bahagikan dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Okey. Formula ni cikgu nak kamu baca dalam buku teks tu, kenapa ada digunakan karbon 12 tidak digunakan hidrogen. Ada alasan diberikan di situ, ya. Jadi disebabkan karbon selalu digunakan dan mudah digunakan, maka dari segi formula dijadikan atom karbon sebagai piawai, ya, bukan hidrogen. Tapi hidrogen tetap asas perbandingan, ya. Okey, sebab itulah ada nombor 1/12 ni. Ya, 1/12 ni maksudnya dia nak kembalikan asas perbandingan dia kepada unsur atom hidrogen, ya, 1/12. Sebab satu atom karbon, jisim dia 12 kali ganda atom hidrogen. Jadi untuk formula ni supaya jisim atom relatif lain tu boleh dikira dengan relatif, so kena letak 1/12. Maksudnya asas dia ni kembali kepada hidrogen. Ya, asas yang bawah ni kembali kepada hidrogen. Ya. Itu sebabnya ada ni 1/12 ni. Jadi untuk jisim atom relatif, formula dia jisim purata satu atom unsur, ya, bahagikan dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Ya. Okey, jadi sudah 11:20. Jadi habis untuk masa kimia. Jadi cikgu, kita akan sambung pada esok pagi, 7:30 pagi. Ya, ikut jadual biasa. 7:30 pagi sehingga 8:40 esok. Okey, kelas kimia kita akan sambung lagi untuk yang ini setelah kita bincangkan sehingga jisim atom relatif. Ya, jadi yang terakhir yang cikgu boleh sebut sebelum kita berakhir adalah semua unsur, semua unsur ada jisim atom relatif masing-masing. Dekat mana nak tahu? Okey, boleh rujuk pada jadual berkala. Semua ni boleh tengok pada jadual berkala unsur. Dan dia sebenarnya hampir sama dengan nombor nukleon, hampir sama saja, cuma sebab dia ada isotop, sebab tu ada jisim purata kat sini. Perkataan purata ni maksudnya purata antara, kalau sesuatu unsur tu ada dua atau lebih isotop, so dia kena buat purata lah. Buat purata macam klorin tadi. So kalau klorin tadi, jisim atom relatif dia adalah 35.5. So 35.5 ni cara kiraan dia macam tadilah. Okey, so kita berhenti di situ dulu. Untuk kamu ada kelas lain. Jadi kalau apa-apa nanti boleh dalam grup kimia, grup WhatsApp kimia, boleh tanyalah apa-apa kat situ. So kita berhenti di sini. Jangan lupa esok pagi pukul 7:30 pagi. Jangan tidur. Untuk kita sambung. Berkaitan dengan konsep mol ini, insyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh left group ni. Okey, left Google Meet. Okey, terima kasih banyak-banyak semua kepada yang hadir. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey.
Terima kasih cikgu. Okey, sama.